Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum ini bersama saya Ayu Nadirah binti Abdul Hamid dari kelas AB 101 pada petang yang berbahagia ini. Sebelum kita mengupas tajuk yang ingin kita bincangkan pada hari ini, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Nama saya Nur Anis binti Ramlan. Saya dari kelas B101. Nama saya Siti Nur Syahidata Hafizah binti Muhammad Rizwan dari kelas AB 101. Nama saya Nur Aida binti Muhammad Azri dari kelas AB 101. Dan saya Nur Balkis binti Azmi dari kelas AB 101. Selamat datang diucapkan kepada ahli-ahli panel sekalian. Tajuk kita untuk forum pada hari ini adalah Kepelbagaian Sambutan Perayaan Antara Kaum di Malaysia. Malaysia merupakan negara majmuk yang mempunyai pelbagai kaum yang terdiri daripada pelbagai agama seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Dengan kewujudan kaum serta agama yang pelbagai ini, maka kita dapat melihat variasi budaya, perayaan dan adat yang terdapat di negara Malaysia ini. Maka di dalam forum ini, kita akan membincangkan keunikan sambutan perayaan antara kaum serta agama yang pelbagai di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, dijemput ahli panel pertama kita iaitu saudari Nur Anis Anisha bagi membincangkan tentang jenis sambutan perayaan bagi kaum Melayu di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih moderator kerana menanyakan soalan itu kepada saya. Hari perayaan kaum Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Hul Al-Quran dan Maulidul Rasul. Perayaan yang sering disambut oleh kaum Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri yang disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah atau Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia dan tidak dikira bangsa. Sebelum kita menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, kita juga menjalani ibadat puasa iaitu Ramadan dengan tekun. Hari Raya Puasa bermula melalui 2 cara iaitu melalui ruqyah melihat anak bulan ataupun sejarah hisab kiraan. Antara amalan yang dilakukan pada Hari Raya Aidilfitri ialah amalan berziarah. Pada Hari Raya Aidilfitri, selalunya sebelum dan sejurus sesudah menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri, umat Islam yang telah kehilangan saudara mara akan mengunjungi pusara mereka dan menghadiahkan surah Al-Fatihah atau bacaan surah Yasin. Kemudian, mereka akan berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan. Mereka bermaaf-maafan dan melupakan kesilapan yang lalu. Amalan memberi wang kepada kanak-kanak juga amat popular pada hari raya. Duit raya selalunya diberikan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak melalui sampul duit. Simbol terkenal bagi perayaan hari raya di Malaysia ialah ketupat. Ketupat adalah juadah istimewa yang masih dihidangkan bersama dengan rendang. Juadah-juadah yang lain termasuklah lemang, lontong, dodol dan kuih raya. Namun juga, baju Melayu adalah pakaian tradisi kaum Melayu yang dipakai kaum lelaki di Malaysia pada hari raya. Pakaian ini juga dilengkapi dengan songkok dan lilitan samping di bahagian pinggang. Pakaian yang menjadi kebiasaan kaum wanita pula ialah baju
kurung dan baju kebaya. Akhir sekali Aidilfitri sahaja. Akhir sekali, perayaan kaum Melayu bukanlah Hari Raya Aidilfitri sahaja, malah mempunyai Hari Raya Aidiladha juga. Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Haji merupakan perayaan yang disambut oleh semua umat Islam. Perayaan ini merupakan perayaan terbesar di dalam Islam selain Aidilfitri yang disambut pada setiap Syawal. Aidiladha disambut pada hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Selepas salat, mengadakan ibadah korban iaitu menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidiladha atau hari tasyrik dengan tujuan untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang yang boleh dikorbankan ialah unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Turut juga dikenali sebagai hari raya haji sempurna umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Itu sahaja daripada saya tentang keunikan perayaan kaum Melayu yang Seperti yang telah dikupaskan oleh ahli panel pertama kita tadi, bahawa perayaan utama kaum Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Baju Melayu serta baju kurung merupakan pakaian tradisional kaum Melayu yang dipakai pada hari raya atau dalam majlis-majlis rasmi. Selain itu, Hari Raya Aidiladha disambut sempena memperingati kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Seterusnya, saya ingin menanyakan soalan kepada ahli panel kedua kita iaitu Saudari Siti Nursyahidatul Hafizah. Apakah sambutan perayaan bagi kaum Cina di Malaysia? Terima kasih moderator kerana menanyakan soalan itu kepada saya. Kaum Cina mempunyai pelbagai perayaan seperti Tahun Baru Cina, Pesta Tanglo, perayaan Kuih Bulan dan Pesta Perahu Naga. Tetapi di Malaysia, perayaan yang sering disambut adalah Tahun Baru Cina, Pesta Tanglong dan perayaan Kuih Bulan sahaja. Apa yang saya dapati, keunikan perayaan kaum Cina pada Tahun Baru Cina ialah perayaan itu menandakan permulaan tahun baru yang akan disambut pada hari dan bulan pertama dalam kalender masyarakat Cina. Manakala warna merah merupakan simbol keberanian, kekuatan dan kemeriahan bagi masyarakat Cina seperti tanglo, mercen dan pakaian tradisional mereka iaitu cheongsam. Kaum Cina juga percaya bahawa warna merah membawa tuah kepada mereka. Pada malam sebelum perayaan tersebut, mereka akan membakar mercun untuk menandakan bermulanya tahun baru mereka yang akan tiba dan untuk menghalau puaka dan nasib malang mereka. Kemudian pada malam tahun baru Cina, sanak saudara yang jauh akan berkumpul untuk meraihkan upacara makan besar iaitu Yisang yang dikatakan untuk menyambut tuah. Seterusnya ialah upacara tarian singa. Upacara ini adalah untuk mengingati peristiwa tentang gangguan makhluk ganas yang bernama Nian yang datang mengganggu perkampungan mereka sehingga itu ketika dahulu. Dan akhirnya mereka berjaya menghalau makhluk itu dengan membakar mercun dan bunga api pada waktu siang dan malam. Keunikan pada perayaan Cap Gomeh pula adalah perayaan tersebut menandakan hari penutup dan terakhir bagi perayaan Tahun Baru Cina. Semasa perayaan tersebut, masyarakat Cina akan mengadakan pesta talung dan upacara melontar buah limau ke dalam laut atau sungai bertujuan untuk mendapatkan pasangan. Keunikan yang terakhir adalah perayaan Kuih Bulan. Perayaan Kuih Bulan disambut pada hari ke-15 pada bulan ke-8 pada kalender Cina iaitu pada akhir bulan Ogos hingga akhir bulan September. Kuih Bulan merupakan kuih tradisional mereka yang disambut semasa perayaan musim luruh dan sangat popular dalam masyarakat Cina. Itu sahaja daripada saya tentang keunikan perayaan kaum Cina yang saya dapati.
Maka jelaslah kita dengan penerangan yang telah diberikan oleh ahli panel kedua kita tentang jenis sambutan perayaan bagi kaum Cina iaitu Tahun Baru Cina, Pesta Tanglong, Perayaan Kuih Bulan dan Pesta Perahu Naga. Perayaan ini mempunyai keunikannya yang tersendiri seperti warna merah, tanglong, mercun dan pakaian Cheongsam kerana ia merupakan simbol tradisi kemeriahan masyarakat Cina. Untuk penerangan lebih lanjut, dijemput ahli panel ketiga kita iaitu Saudari Nur Aina bagi meneruskan perbincangan kita tentang keunikan sambutan perayaan antara kaum di dalam forum ini. Setiap masyarakat dan agama pasti akan ada perayaan yang disambut mereka. Seperti masyarakat India dan penganut Hindu, mereka akan menyambutnya mengikut kepercayaan dan adat. Antara keunikan perayaan yang disambut di Malaysia oleh masyarakat Hindu adalah Deepavali. Perayaan Deepavali juga dipanggil perayaan cahaya oleh masyarakat India. Kebiasaannya, perayaan ini akan disambut pada bulan Oktober atau November oleh penganut Hindu. Selain itu, masyarakat India juga akan menyalakan pelita sebagai simbolik kebaikan mengatasi kejahatan serta ilmu pengetahuan yang mengatasi kejahilan seorang manusia. Seterusnya, pada hari Deepavali, penganut agama Hindu mereka akan mandi dengan minyak khas, memakai pakaian baharu. Seterusnya, mereka akan mengadakan upacara sembahyang di kuil dan di rumah. Perayaan yang seterusnya adalah Thaipusam. Thaipusam ialah perayaan yang mula dirayakan di Tamil Nadu yang terletak di India Selatan. Thaipusam sering diraikan secara besar-besaran di 3 buah kuil iaitu Kuil Seri Mahamariaman, Kuil Balad Dandayuntabani dan Kuil Seri Subramanyar Swami. Ketiga-tiga kuil ini terletak di Ipoh, Pulau Pinang dan Batu Kif. Kebiasaannya, penganut Hindu akan membayar nazar, menunaikan nazar dan menembus dosa mereka pada hari perayaan itu. Penganut agama Hindu akan membawa susu, mencukur rambut serta membawa kavadi sama ada di atas bahu atau kepala. Kavadi diperbuat dengan beberapa batang kayu atau besi dan di atasnya diletakkan patung Dewa Murunggan. Kata itu sahaja. Maka jelaslah kita bahawa kaum India di Malaysia mempunyai pelbagai sambutan perayaan, antaranya ialah Deepavali, Thaipusam, Thaipolgal dan Navaratri. Tetapi perayaan yang sering disambut di Malaysia ialah Deepavali dan Thaipusam, dan apa yang saya dapati pada hari Deepavali, kaum India mengamalkan puasa, hanya makan sayuran dan bermeditasi untuk membersihkan diri dan jiwa mereka. Bagi meneruskan sesi forum kita pada hari ini, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel keempat kita iaitu Saudari Nur Balkis. Apakah sambutan perayaan bagi penganut Kristian di Malaysia? Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keunikan perayaan penganut Kristian. Perayaan Christmas akan dirayakan oleh penganut Kristian pada 25 hari bulan Disember sebagai mengingati kelahiran Yesus Kristus. Sambutan Christmas yang dipasang dengan hiasan pohon Christmas dengan lampu berwarna-warni. Bungkusan-bungkusan hadiah akan diletakkan di bawah pokok untuk dibuka pada hari tersebut.
Christmas Carol dinyanyikan di rumah-rumah penganut Kristian oleh kumpulan choir yang diundang. Tuan rumah akan memberi derma kepada kumpulan choir tersebut kerana persembahannya. Pada malam tersebut, mereka akan bergembira dengan menyanyi dan menari. Kanak-kanak tidak digalakkan mengikut mereka, sebaliknya disuruh tidur kerana semasa mereka tidur, mereka percaya Santa Claus akan membawa hadiah kepada mereka. Di mana perayaan masyarakat lain, pada pagi hari Krismas, mereka akan mengunjungi gereja untuk upacara sembahyang. Maka, dengan ini jelaslah kita bahawa perayaan utama bagi penganut Kristian di Malaysia ialah Hari Krismas. Selain itu, penganut Kristian juga menyambut perayaan Easter dan Good Friday. Keunikan perayaan Hari Easter ialah mereka akan bertukar hadiah yang diberikan dalam bekas berbentuk telur berwarna-warni yang berisikan coklat. Salah satu asas yang menjadi dasar kepada wujudnya perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah sifat toleransi, iaitu toleransi dalam beragama. Persoalannya, apakah toleransi antara kaum dan agama di Malaysia? Toleransi adalah membawa maksud kebebasan mana-mana agama mengamalkan ajaran masing-masing selagi ianya tidak mengganggu ketenteraman individu dan agama lain. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, kebebasan beragama sedia terjamin dalam perlembagaan negara. Kebebasan ini mewujudkan keharmonian dalam masyarakat di Malaysia sejak memperoleh kemerdekaan. Kesefahaman kepada pengaruh dan peranan nilai agama itu mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama dan berinteraksi. Dalam erti kata lain, masyarakat harmoni dalam menangani masalah yang dihadapi. Kebebasan beragama merupakan satu perwatakan negara kita dengan kepelbagaian penganut agama dan masing-masing mempunyai hak untuk mengamalkan ajaran agamanya secara aman dan harmoni. Maka dengan itu, tumbuhlah rumah-rumah ibadat yang menjadi simbol tentang kebebasan beragama di negara kita. Sekian, terima kasih. Maka, dengan ini jelaslah kita bahawa sifat toleransi haruslah diamalkan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia agar dapat membentuk keharmonian hidup bermasyarakat. Sekian, itu sahaja bagi sesi forum kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli panel kita yang sudi menghadiri dan menjayakan forum kita pada hari ini yang membincangkan tentang kepelbagaian sambutan perayaan antara kaum di Malaysia. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin sekalian kerana sudi menghadiri dan mendengar forum ini. Saya berharap mulai saat ini kita sama-sama dapat memupuk sikap saling menghormati dan bertolak ansur terhadap kepercayaan serta perayaan yang disambut oleh setiap kaum dan agama di Malaysia kerana itulah menjadi identiti negara yang unik dan wajar dipelihara. Sekian saja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa dan tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini.
dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.